Sebab tu tuan-tuan, kalau kereta rosak, kita hantar pergi hospital. Betul kereta rosak hantar pergi hospital. Jadi apa kat kereta? Kereta rosak kan hantar pergi bengkel. Sebab pemain tahu nak buat apa kat kereta. Sebab tu kalau hati rosak hantar pergi masjid. Hati kalau rosak hantar datang masjid. Sebab di sinilah tempat membaiki hati. Di sinilah tempat untuk Allah Ta'ala hadirkan keadaan ketenangan pada jiwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjat dan syukur kita kepada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Ta'ala hadiahkan, Allah Ta'ala bagi hakikatnya. Allah yang himpun kita, menyempurnakan salat fardu subuh berjemaah. Ini sebuah nikmat daripada Allah. Kalaulah ahli maksiat mengetahui betapa kenikmatan dalam taat, pasti manusia akan meninggalkan kemaksiatan untuk berlumba-lumba menuju pada ketaatan. Tapi untuk taat ni perlu taufik. Kalau Allah Ta'ala tak bagi taufik, maka untuk menghadirkan ketaatan walaupun sedetik kepada Allah ni mustahil. Sebab tu walaupun sahabat Nabi ridwanullahi ajma'in, mereka duduk dengan Nabi, hidup dengan Nabi, tengok Nabi, sayang Nabi, tetap juga Nabi SAW tak berhenti bagi peringatan pada mereka dengan amalan demi amalan yang Nabi tak pernah jemu sampaikan kepada mereka. Nabi pegang tangan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di hujung hayat Nabi untuk hantar Sayyidina Mu'adz menuju ke Yaman untuk buat dakwah kat sana. Banyak perkara yang dimuzakarahkan, dibincangkan, diajarkan oleh Nabi. Sepanjang perjalanan Nabi pegang tangan Sayyidina Mu'adz untuk sampai di perbatasan kota Madinah. Seolah-olah sebuah pesanan terakhir yang mana lepas ni Mu'adz bin Jabal takkan jumpa lagi Nabi dah. Dan benar, itulah pesanan terakhir Nabi untuk Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kerana itulah saat dan ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal meninggalkan Madinah dan Rasulullah, dan bila Sayyidina Mu'adz balik ke Madinah, Nabi dah wafat. Nabi pesan kepada Sayyidina Mu'adz, jangan pernah tinggal untuk setiap hari baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala zikrika, agar sentiasa ingat pada Engkau, wa syukrika, bersyukur pada Engkau,
wa husni ibadatik, cantikkanlah amal aku. Tuan-tuan, kita tak tahu amal kita apa yang boleh cantik. Sebab tu minta kepada Allah supaya setiap apa yang kita buat dikira sebagai amalan yang begitu cantik di sisi Allah. InsyaAllah pagi ini kita sambung balik dengan kisah para sahabat ridwanullahi ajma'in daripada kitab Sawarun min Hayatus Sahabah, gambaran kehidupan sahabat, terjemahan yang dibuat oleh Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani. InsyaAllah kita sambung kisah yang ke-16 yang mana kita baca bulan lepas tak habis lagi. Tapi saya risau kadang-kadang dia dah gap sebulan, sebut balik nama sahabat tu, oh dah tak ingat lah apa cerita dia ni. Tuan-tuan bayangkan orang hak kita kenal hidup pun jumpa sehari, sembang dengan dia, lepas 2-3 minggu lupa dah nama dia. Tengok macam mana tengok abang ni kat mana, ya Allah apa nama abang ni, la ilaha illallah. Baru 2 minggu lepas hak tu hidup dengan kita. Ini cerita sahabat, mereka dah wafat tinggalkan kita. 1400 tahun yang lalu dah berlalu dan kita pun tak nak tengok muka mereka. Satu orang sahabat Nabi yang kita dah baca bulan lepas separuh daripada kisah dia, Sayyidina Adi Ibni Hatim At-Ta'i rahimahumullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita revise sikit lah kot, kita tengok balik flow dia. Saya tak baca, saya baca sambungan dia lagi. Dia ni satu orang sahabat yang masuk Islam lambat. Lagi 2 tahun, lebih kurang setahun lebih sebelum kewafatan Nabi, barulah dia masuk Islam. Sayyidina Umar pernah sebut, anta amanta idh kafaru wa arafta idh ankaru wa wafaita idh ghadaru wa aqbalta idh adbaru. Sayyidina Umar kata, kamu telah beriman ketika mereka kufur, kamu telah mengetahui kebenaran ketika mereka mengingkari, kamu setia ketika mereka khianat, dan kamu marah ke hadapan ketika mereka berperang. Kata Umar Al-Khattab kepada Sayyidina Adi Ibni Hatim At-Ta'i, walaupun dia masuk Islam lambat, walaupun dia masuk Islam hampir sebelum kewafatan Nabi, tetapi dia berpegang kepada Islam sehingga akhir hayat dia di dalam perjuangan agama. Dia merupakan salah seorang raja daripada kabilah At-Ta'i. Bapa dia meninggal dan dia angkat menjadi raja. Tak ada perkara yang lebih dia benci lebih pada Madinah. Tak ada orang yang lebih dibenci daripada Rasulullah. Tak ada agama lebih dibenci pada Islam. Dia berperang dengan Nabi SAW, sehinggalah pada satu hari perkara paling yang dirungsingkan, dirisaukan telah berlaku apabila tentera Islam sampai ke tempat di mana dia merupakan raja. Ketika mana tentera Islam sampai kepada dia, tuan-tuan, dia dah pesan dekat rakyat dia, dekat orang yang dipercayai, kalau tentera Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah sampai, maka siap-siapkan unta aku nak lari tinggalkan tempat ni. Tuan-tuan, Nabi SAW bergerak dengan para sahabat ridwanullahi ajma'in untuk sampaikan dakwah ke timur dan selatan Arab, sehingga setiap tempat yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat menjadi asbab hidayat telah sampai pada mereka. Begitulah kata Sayyidina Hatim At-Ta'i, apabila negara dia diserang, didatangi oleh orang Islam, maka dia siap-siap dia lari. Dia tinggalkan kota Madinah, ditinggalkan di tanah Arab tempat jejahannya, dan dia tertinggal sekali adik perempuannya. Sebab kelang kabut, sebab tak sempat nak fikir panjang, dia lari. Dan bila sampai tempat dah selamat, dia kira seorang-seorang, Allah, anak adik aku tertinggal. Dan ternyata adiknya akhirnya dijadikan tawanan tentera Islam.
Dan insya-Allah kita baca kisah dia berkenaan dengan keislaman adik dia di negeri Syam. Berita mengenai Muhammad telah menyerang negeri kami telah sampai kepada aku. Saudara perempuan aku itu turut menjadi tawanan perang. Dia dibawa ke Yathrib. Di sana dia ditempatkan di suatu tempat di pintu masjid bersama tawanan yang lain. Tuan-tuan, di Masjid Nabawi dia ada penjara. Orang-orang yang ditangkap, ditawan akan diletakkan dalam penjara. Maka apa dia rutin amalan harian ahli penjara ni? Mereka akan tengok hari-hari sahabat semayang kat masjid. Mereka akan dengar hari-hari khutbah Nabi. Mereka akan dikhidmat sendiri oleh Nabi. Sebab tu kebanyakan daripada mereka lepas 3 hari insya-Allah semua masuk Islam. Kehendak dan keinginan Nabi ialah setiap daripada umat ni datang pada ketaatan pada agama. Ketika Nabi SAW melalui berhampiran tempat tu, yakni penjara tu, saudara perempuan aku bangun dan berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, ayahku telah meninggal, sedangkan pemimpin keluarga pula telah menghilang. Bebaskanlah aku, semoga Allah Ta'ala mengurniakan kebaikan kepada Tuhan. Kata rayunya. Nabi SAW bertanya, siapakah pemimpin keluarga kamu? Dia menjawab, Adi ibni Hatim At-Ta'i. Nabi kata, orang yang lari daripada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi pun tinggalkan dia, wanita ni. Pada keesokan hari sekali lagi Nabi SAW lalu berhampiran tempat itu. Saudara perempuan aku mengulang kembali rayuannya. Namun Nabi SAW memberi jawapan yang sama sebagaimana semalam. Pada hari ketiga, Nabi SAW turut lalu berhampiran tempat itu. Kali ini saudara perempuanku itu telah berputus asa untuk memohon kepada Nabi SAW. Dia mendiamkan diri. Tiba-tiba seorang lelaki yang berada di belakang Nabi SAW mengisyaratkan agar dia meminta lagi. Saudara perempuanku bangun seraya berkata, wahai Rasulullah, ayahku telah meninggal, sedangkan pemimpin keluarga pula telah menghilang. Bebaskanlah aku, semoga Allah Ta'ala mengurniakan kebaikan kepada Tuhan. Nabi SAW bersabda, aku perkenankan permintaanmu. Aku ingin pergi menemui keluargaku di Syam. Terang saudara perempuanku itu. Kata Nabi SAW, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru keluar sehingga engkau temui sesiapa daripada kaummu yang kamu percayai untuk bawa kamu ke negeri Syam. Apabila kamu sudah menemui orang yang kau percaya, beritahulah kepada aku, Nabi SAW berpesan. Tuan-tuan, sebab apa Syam? Adi ibni Hatim At-Ta'i ini beragama Nasrani. Maka ketika ni di Syam orang Rom beragama Nasrani. Adi ibni Hatim At-Ta'i rasa kalau dia lari di Syam, maka dia selamat dekat sana dengan orang yang seagama dengan dia. Sebab tu bila tempat dia kena serang, dia tinggalkan dan dia lari di Syam. Dan kenapa lelaki yang belakang Nabi tadi bagi isyarat kepada adik perempuan Adi ibni Hatim At-Ta'i yang kena tawan ni untuk minta lagi pada Nabi? Begitulah kebiasaan yang berlaku kepada setiap tawanan perang. Bila mereka minta dekat Nabi, biasanya Nabi akan sempurnakan permintaan mereka. Kalau kita ingat, tuan-tuan, kita pernah baca awal dulu kisah satu orang sahabat Nabi yang masuk Islam, yang bernama Sayyidina Thumamah ibni Uthal radhiyallahu anhu. Ini pun satu lagi ni, kalau saya ni kan Allahu Akbar, macam saya dengar nama sahabat tu, Thumamah bin Uthal. Tuan-tuan, Sayyidina Thumamah bin Uthal radhiyallahu taala anhu ni, dia satu orang sahabat Nabi yang duduk di mana? Pun sama juga, dia merupakan raja tanah Yamamah. Yamamah ni kat mana? Riyadh. Hari ni ramai orang pergi Mekah, Madinah. Lepas tu makcik-makcik semua ramai anggap
Kalau tanya apa dia ibu negeri Arab, ramai ingat Mekah. Tuan, bukan Mekah, Riyadh. Ibu negeri Saudi ni mana? Riyadh, tanah Yamamah. Ramai sahabat gugur syahid kat sana dalam banyak siri peperangan. Hatta Thumamah bin Usal ni sebelum masuk Islam, beberapa orang sahabat telah dibunuh oleh dia, ditangkap, dimasukkan dalam penjara kat masjid. Nabi sendiri khidmat masak dia, Nabi khidmat ta'am, Nabi masak kat dia. Setiap kali Nabi hantar makanan, dia akan minta untuk dilepaskan. 3 hari berlalu, akhirnya Nabi lepas. Walaupun dia tak beriman kepada Allah, tapi bergoncang hati dia. Suatu tuan-tuan, kalau kereta rosak, kita hantar pergi hospital. Betul kereta rosak hantar pergi hospital. Jadi apa kat kereta? Kereta rosak hantar pergi bengkel. Sebab pemain tahu nak buat apa kat kereta. Sebab tu kalau hati rosak hantar pergi masjid. Hati kalau rosak hantar datang masjid. Sebab di sinilah tempat membaiki hati. Di sinilah tempat untuk Allah Ta'ala hadirkan keadaan ketenangan pada jiwa. Bukan hati sakit pergi shopping mall. Hati sakit masuk tengok wayang. Ya Allah Akbar. Celah mana nak settle masalah hati. Takkan settle masalah hati pergi wayang. Takkan settle masalah hati pergi shopping mall, cuci mata tengok. Takkan settle masalah hati pergi pantai. Takkan settle masalah hati pergi tempat-tempat yang tak ada kaitan dengan hubungan kepada Allah, melihat kebesaran Allah sahaja. Suatu kita pergi pantai, tengok kebesaran Allah, sembahyang pun tak apa natijah kat situ. Tuan-tuan, sebab tu tempat pembaikian hati dekat masjid. Nabi SAW dia tawan tawanan perang, maka letakkan dekat dalam masjid. Thumamah bin Usal lepas 3 hari Nabi lepas, keluar tinggalkan Madinah, sampai ke perbatasan Madinah, jumpa telaga, mandi, masuk balik dalam Madinah, berdiri di depan Masjid Nabawi dalam keadaan melaungkan, dalam keadaan sungguh kuat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahawa engkau Muhammad ilah, hamba dan pesuruh dia. Sahabat semua kata, wahai Thumamah, 3 hari Nabi tashkil, Nabi dakwahkan engkau masuk Islam, engkau tak terima, tiba-tiba Nabi dah lepas, engkau balik masuk Islam. Kata Thumamah, sebenarnya 3 hari aku duduk dalam Masjid Nabawi, bergoncang jiwa dan hati aku untuk beriman kepada Allah. Tapi aku risau, aku khawatir, kalaulah aku masuk Islam ketika tu, aku khawatir kalian semua akan kata aku masuk Islam sebab aku nak lepaskan diri aku. Sebab tu aku biar Nabi SAW lepaskan aku dulu, dan aku keluar, kemudian aku masuk balik nak beritahu kepada kalian bahawa aku masuk Islam dalam keadaan kerelaan hati aku sendiri. Macam itulah natijah agama. Sebab tu penting program-program dekat masjid. Sebab tu penting dekat masjid ni hari-hari kena ada mesyuarat. Bukan mesyuarat agung saja untuk tentukan AJK dan pengurusi baru, tapi hari-hari kena ada mesyuarat. Tak payah panjang, 5 minit ada mesyuarat, tak apa. Duduk mesyuarat. Semalam punya dakwah apa yang kita buat, kalau tak buat dakwah semalam, masalah dengan masjid ni. Macam mana masjid semalam tak buat dakwah? Mesyuarat apa laporan dakwah semalam, dan insyaAllah bentangkan hari ni apa kita nak buat dalam kerja dakwah. Ada orang yang kita kena jumpa, ada sahabat yang sakit. AJK masjid sepatutnya tak ada satu rumah pun dia lepas daripada kawasan ni, melainkan setiap rumah daripada ketuk dah jumpa. Seluruh data daripada setiap rumah-rumah dia tahu. Islam dan bukan Islam, supaya dia ada fikir risau. Dekat UK Bestari ni ada lagi 10 keluarga belum Islam. Apa kita nak buat? Apa masjid nak buat ni? 10 keluarga ni belum Islam. Kita kena buat sesuatu. Pada zaman Nabi SAW, Nabi datang je Madinah, sebelum Nabi sampai 1000 dah masuk Islam. Bila Nabi wafat, seluruh Madinah Islam. Aku wafat, seluruh UK Bestari Islam ke tak lagi ni? Kena ada fikir risau ni. Ini yang pertama, mesyuarat. Yang kedua, hari-hari kena ada ta'lim.
bacaan hadis Nabi SAW. Lepas tu setiap hari kena bagi masa paling kurang 2 jam setengah. Sibuk kita macam mana pun, untuk kita lapangkan masa kita jumpa kawan-kawan kita, ziarah jiran-jiran kita. Lepas tu yang keempat, kalau mampu kita usahakan untuk buat checklist, maksudnya kita punya ziarah umumi ni, daripada pintu depan masjid ni, setiap rumah kita buat ziarah 1, 2, 3, 4, 5, habis, okay, stop, berhenti, kita tanda rumah ni berhenti, minggu depan kita sambung lagi. So setiap minggu kita buat kesinambungan kerja dakwah supaya tak ada satu rumah pun terlepas. Semua rumah kita dah jumpa, semua rumah kita tahu ihwal. Dan yang terakhir, kalau mampu kita luangkan masa lah 3 hari bagi motivasi untuk diri kita sendiri, untuk hadir kekuatan dan jazbah dalam agama. Ini yang Nabi buat dekat para sahabat ridwanullahi ajma'in. Iman mereka meningkat, semangat keagamaan mereka bertambah, sehingga mereka menjadi benteng agama. Tuan-tuan, Nabi pesan dekat adik Adi bin Hatim At-Ta'i, jangan tinggalkan Madinah sampai kamu jumpa orang yang kamu percaya untuk bawa kamu ke Syam. Apabila Nabi SAW beredar, saudara perempuan aku bertanya mengenai lelaki yang bagi isyarat kepadanya itu, yang belakang tadi itu, yang dengan Nabi itu, siapa dia lagi itu? Maka dia diberitahu lelaki itu ialah Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Saudara perempuan aku itu tinggal di Madinah beberapa ketika, sehinggalah tiba satu kafilah. Daripada kalangan mereka terdapat orang yang dipercayai. Dengan itu dia segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, satu rombongan daripada kaumku telah tiba. Mereka boleh dipercayai dan mampu menghantarku ke Syam." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pakaian kepadanya. Baginda juga mengurniakan seekor unta untuk membawanya dan perbelanjaan yang mencukupi. Saudara perempuanku kemudiannya berangkat bersama-sama kafilah tersebut. Siapa yang cerita kisah ni? Adi bin Hatim At-Ta'i sendiri cerita. Sejak hari itu kami sentiasa mengikuti perkembangan saudara perempuanku. Kami ternanti-nanti kedatangannya. Kami hampir tidak percaya cerita yang disampaikan kepada kami mengenainya dan Muhammad serta layanan baik baginda. Apatah lagi memandangkan layanan burukku kepada baginda sebelum ni. Demi Allah, pada suatu hari ketika aku sedang duduk bersama ahli keluargaku, tiba-tiba kelihatan seorang perempuan berada di dalam tandu di atas unta menuju ke arah kami. Aku tertanya-tanya, adakah itu anak perempuan Hatim, saudari perempuan aku? Ternyata sangkaan aku itu benar. Apabila berhenti di hadapanku, dia terus menyerangku dengan kata-katanya, "Orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, orang zalim, kamu bawa istri dan anak-anakmu tetapi meninggalkan waris bapamu dan saudara perempuan yang menjadi harga dirimu." Letir saudara perempuannya itu. Aku memujuk, "Wahai saudara perempuanku, janganlah engkau berkata begitu." Kemudian dia menceritakan kisahnya kepada kami. Ternyata kisahnya mengenai Rasulullah SAW sama sebagaimana yang kami dengar. Tentulah hidup ni bukan perlu cakap banyak. Kadang-kadang orang tak faham apa kita cakap, tapi orang faham apa kita buat. Sebab tu balas keburukan dengan keburukan ni kita panggil dendam. Orang buat jahat kita balas balik dengan kejahatan. Ini dipanggil dendam, dan ini perkara yang diharamkan dalam agama. Balas baik dengan baik tak perlu Islam datang ajar. Balas baik kepada orang yang buat baik tak perlu Islam datang ajar. Saya minta maaf, anjing pun faham. Kita lalu satu jalan, anjing tu menyala kat kita. Anjing tu nak datang gigit kita. Kita pun pergi KFC beli snack plate. Siap tambah cheesy wedges, letak depan muka anjing. Anjing tu siap jilat lagi. Anjing tu makan. Tuan-tuan, agak-agak esok kita lalu balik lorong tu, apa anjing tu buat? Dia menyalak lagi kat kita? Tak. Dia nampak kita, dia godek-godek ekor dia. Ini brother semalam ni, beli aku snack plate ni. Harap-harap hari ni dapat aku family bucket. Tuan-tuan, anjing pun faham. Bila orang buat baik kat kita, dia buat baik. Satu Islam tak perlu datang untuk ajar balas baik terhadap kebaikan. Yang Islam hadir untuk ajar macam mana balas kejahatan yang orang buat kat kita dengan cara yang paling baik. Ini yang diajar dalam Islam.
Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, takkan sama kebaikan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah kejahatan yang orang buat kepada kamu dengan cara yang paling baik. Kamu akan lihat orang yang bermusuh dengan kamu, yang paling benci pada kamu, akan jadi kawan, teman yang paling karib dengan kamu. Tak payah sembang, tak payah panggil, tak payah hajak, tak payah terangkan apa pun kat dia. Buat baik ya, untuk orang buat jahat. Akhlak tu cukup dah untuk cairkan hati umat ni. Akhlak tu dah cukup dah untuk cairkan hati manusia. Itulah akhlak Nabi SAW yang telah mencairkan seluruh hati-hati yang keras, yang telah buat jahat pada Nabi SAW. Hatta yang letak perut unta atas belakang pun Nabi inginkan hidayat untuk dia. Walaupun dia mati tanpa iman, Nabi harap anak-anak dia masuk Islam. Begitu Nabi SAW, begitu ikram, begitu Nabi SAW memuliakan umat ni. Begitulah keadaan dakwah Nabi. Dan Nabi SAW telah menyempurnakan sifat itu pada para sahabat, sehingga sahabat pada sifat yang sama. Walyafu walyasfahu, maafkanlah dan lupakanlah kesalahan yang orang buat pada kamu. Maafkan dah susah, nak lupa lagi lah. Sebab tu Luqmanul Hakim kata, nak jadi baik ni lupakan dua benda, ingat dua benda. Nak jadi baik, lupa dua perkara, ingat dua perkara. Yang pertama, lupa segala kejahatan orang kat kita. Yang kedua, lupa segala kebaikan kita ke orang. Ingat dua benda. Yang pertama, ingat sentiasa apa keburukan yang pernah kita buat ke orang, sebab kita tak pernah rasa kita lebih baik pada orang. Yang kedua, ingat sentiasa kebaikan orang kat kita, supaya kita sentiasa rasa dia sentiasa lebih baik pada kita. Ini Islam, ajar sempurna untuk kita jadi hamba Allah yang paling lunak hati berjalan atas muka bumi ini. Tuan-tuan, Adi ibn Hatim At-Ta'i kata, begitulah bagaimana yang kami dengar berkenaan akhlak Nabi. Maka aku meminta pandangannya, yang ini adik perempuan. Dia adalah seorang perempuan yang sangat teliti dan cerdik. Apakah pandangan kamu mengenai lelaki itu? Dia menjawab, demi Allah, pada pandanganku, kamu perlu segera menemuinya. Jika dia seorang Nabi, orang yang terdahulu menemuinya akan beroleh kelebihan. Jika dia seorang raja, kamu tidak akan terhina di sisinya. Kamu tetap kamu, tidak sesuatu pun yang akan berkurang. Cerita Adi lagi. Aku pun segera menyiapkan bekalan untuk bermusafir dan terus berangkat menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah, tanpa sebarang jaminan keamanan dan berutusan surat. Aku mendapat tahu baginda SAW pernah berkata, aku berharap Allah menjadikan tangan Adi berjabat erat dengan tanganku. Setibanya di Madinah, aku terus menemui baginda. Pada ketika itu baginda berada di masjid. Aku lantas memberi salam kepadanya. Siapa kamu? Tanya Nabi SAW. Aku menjawab, Adi bin Hatim. Baginda bingkas bangun memegang tanganku dan membawaku ke rumahnya. Dalam perjalanan ke rumahnya, seorang perempuan tua yang lemah menemui baginda SAW bersama seorang kanak-kanak lelaki. Perempuan itu menanyakan hajat mereka kepada baginda, menyatakan hajat mereka kepada baginda. Baginda SAW terus melayani mereka, sehinggalah baginda menunaikan hajat mereka itu. Aku berdiri di situ memerhati gelagat ketiga-tiga mereka. Hatiku berbicara, demi Allah, dia bukan seorang raja. Baginda kemudiannya memegang tanganku dan terus berjalan sehingga tiba di rumahnya. Baginda mengambil alas duduk, lalu menghulurkannya kepadaku dan berkata, silalah duduk. Aku berasa malu dan berkata, bahkan Tuhanlah yang duduk di atasnya. Nabi SAW berkata, kamulah yang duduk di atasnya. Aku mengikut kehendaknya dan duduk di atas alas duduk itu. Sementara Rasulullah SAW duduk berlantaikan tanah, kerana hanya itu saja alas duduk yang ada. Sekali lagi hatiku berbisik, demi Allah, ini bukan cara seorang raja. Baginda kemudiannya menoleh ke arahku lalu bertanya, wahai Adi ibni Hatim, bukankah kamu penganut agama Rakuzi, agama yang mirip kepada kepercayaan Nasrani dan Syabi'ah? Aku menjawab, iya. Bahkan Nabi SAW bertanya lagi, bukankah daripada kalangan kaummu kamu mengambil al-mirba', yakni 1/4 daripada harta rampasan? Dengan itu kamu telah mengambil sesuatu yang tidak halal di sisi agama kamu sendiri. Ya, aku akur dengan kata-katanya.
Kini aku tahu dan pasti baginda adalah seorang nabi dan rasul yang diutuskan Tuhan. Baginda mengetahui perkara yang tidak diketahui manusia lain. Baginda meneruskan bicaranya, wahai Adi, kemungkinan perkara yang menghalangmu memeluk Islam kerana kamu melihat kefakiran kaum muslimin dan kedaifan mereka. Demi Allah, sudah hampir masanya harta akan melimpah ruah sehingga tiada orang pun yang ingin mengambilnya. Wahai Adi, mungkin juga perkara yang menghalangmu memeluk agama ini adalah kerana kamu melihat sedikitnya kaum muslimin dan ramainya musuh mereka. Demi Allah, sudah hampir masanya untuk kamu dengar seorang wanita keluar dari Al-Qadisiyah dengan menunggang untanya sehingga menziarahi Al-Bait, yakni Kaabah. Dia tidak merasa takutkan sesuatu kecuali Allah. Tuan-tuan, Nabi cakap ni bila? Hampir sebelum Nabi wafat, di hujung-hujung hayat Nabi pada tahun ke-9 Hijrah. Tuan-tuan, segala kemenangan demi kemenangan telah hadir pada orang Islam. Nabi SAW telah hantar utusan para sahabat ke timur dan barat. Dan kemungkinan juga perkara yang menghalangmu memeluk Islam, memeluk agama ni kerana kamu melihat kerajaan dan kekuasaan berada di tangan orang bukan Islam. Demi Allah, sudah hampir masanya kamu dengar istana putih di Babil ni mana? Babylon, dibuka oleh orang Islam dan harta perbendaharaan Kisra bin Hurmuz menjadi milik mereka. Siapa yang buka? Para sahabat. Siapa bersama dengan sahabat ketika, siapa yang jejak kaki istana putih yang dijanjikan Nabi? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Siapa yang bersama dengannya ketika itu? Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman kata, ini rupanya kekuasaan Hurmuz, ini rupanya kekuasaan Kisra. Kami para rakyat yang sibuk dengan segala kepenatan, kesusahan, dikumpulkan hanya untuk memperkayakan raja-rajanya, sehingga akhirnya kami terbeban untuk semata-mata memewahkan raja-rajanya. Dan aku tak sangka, kata Sayyidina Salman, hari ini aku pijak tempat ni. Hari ini aku bersama dalam tentera Islam menakluki kawasan ni. Bila benteng terakhir jatuh lepas perang Qadisiyah, perang yang terakhir namanya perang Nahwan. Perang Nahwan ni perang terakhir orang Islam dengan tentera Parsi, dan itulah kejatuhan dan itulah akhir yang menjadi asbab jatuhnya benteng tentera Parsi. Istana putih ditawan oleh Islam seluruhnya dan Hurmuz dibawa balik jumpa Nabi SAW. Dia tak dibunuh, dibawa balik jumpa Nabi dan diletakkan dalam penjara juga. Nabi nak bicara kan ya? Saya minta maaf, bukan Nabi minta maaf. Zaman siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meneruskan perkara yang sama. Nabi dah wafat, bila tawanan letak dalam penjara. Dekat mana? Dalam masjid. Tapi Hurmuz ni dah menjadi asbab ramai orang Islam mati syahid. Tuan-tuan, perang Qadisiyah yang syahid saja 8,500 orang sahabat. Yang syahid saja. Sayyidina Umar menangis. Orang Islam ramai syahid untuk menaklukkan Parsi. Sebab tu dia dapat tangkap Hurmuz. Mereka minta untuk dibicarakan Hurmuz ni. Bila mana berada di mahkamahnya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tengok dia, menggeletar badan Sayyidina Umar, marah. Sayyidina Umar kata, kamu dah bunuh ramai sahabat Nabi. Puluh ribu sahabat mati sebab dia, perang dengan dia. Sayyidina Umar kata, aku akan bunuh kamu. Tuan-tuan, dia dengar Sayyidina Umar kata macam tu, menggeletar badan dia. Dia kata, ada air. Dah gegar, dia kata. Sayyidina Umar kata, ambil air, bagi kat dia. Maka boleh ambil air, bagi kat dia. Dia pegang air. Dia tanya, wahai Umar, apakah engkau akan bunuh aku lepas aku minum air ke sebelum aku minum air? Umar kata, minum dulu. Lepas aku minum air, nanti kita selesaikan hal. Dia jatuhkan air tu. Sayyidina Umar kata, kau jatuhkan, ambil air baru bagi dia minum. Tak. Aku tak berhajat pada air ni, aku berhajat pada janji tadi. Kata Sayyidina Umar, kena tipu aku ni. Sayyidina Umar kata dia tak akan bunuh Hurmuz melainkan lepas dia minum air. Dah air jatuh, Hurmuz pun tak mau minum.
Tuan-tuan, kata Sayyidina Umar, aku akan bunuh kamu. Satu orang sahabat Nabi ada kat situ, nama dia Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ramai sahabat yang tengok peristiwa berlaku dalam Masjid Nabawi. Anas bin Malik kata, wahai Amirul Mukminin, bukankah kita orang Islam berpegang pada janji? Heran Sayyidina Umar. Sebab apa? Yang tegur Sayyidina Umar ialah Sayyidina Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas, wahai Anas, kamu tahu tak siapa orang ni? Dialah yang menjadi asbab abang kamu Barra ibn al-Malik syahid di Medan Qadisiyah, di Medan Nahwan. Tuan-tuan, Sayyidina Barra bin Malik ni abang Anas bin Malik, kurus kecil orang dia. Tapi dia cerita kalau dia berdepan dengan 100 orang, mati 100 orang tu sebab dia. Hebat ni Barra bin Malik. Masa perang Yamamah dia jumpa Khalid Al-Walid, suruh lambung dia masuk dalam benteng kematian untuk buka pintu daripada dalam ketika perang Musailamatul Kazzab. Ni Barra bin Malik. 80 liang luka kata Sayyidina Khalid Al-Walid, aku sendiri yang rawat badan Barra ni. Tak syahid. Dalam setiap perang dia angkat tangan doa, ya Allah syahidkan dalam perang. Setiap perang dia doa syahid. Sampai perang Yamamah liang luka penuh, anak panah bercakap-cakap, tak syahid-syahid. Tapi bila sampai perang Nahwan, dia angkat tangan doa. Dalam perang tu Anas bin Malik mengikut. Contoh Anas bin Malik bila ikut perang Nahwan. Dalam perang ni strategi orang Parsi ni zalim. Dia orang pakai cangkuk besi, dia orang bakar sampai jadi merah bang cangkuk tu. Dia orang campak cangkuk tu di tengah-tengah tentera Islam, dia akan tarik cangkuk tu. Maka siapa-siapa yang kena cangkuk tu akan terbakar, melecur dan sebagainya, syahid. Sayyidina Anas bin Malik kena cangkuk. Al-Barra bin Malik, abang Sayyidina Anas, nampak adik dia kena, dia pegang dengan tangan dia. Besi api yang merah menyala panas tu, dia pegang tangan, dia cabut daripada Anas bin Malik. Dan ketika tu melecurlah seluruh tangannya. Ketika tu sekali lagi dia angkat tangan doa, ya Allah, kali ni aku nak pegang pedang pun tak boleh. Kau tolonglah syahidkan dengan perang ni. Dan Allah terima doa tu, syahidlah Barra ibn al-Malik. Sebab tu Sayyidina Umar kata, wahai Anas, kau tahu tak siapa yang ada kat depan ni? Dia ni telah menjadi asbab abang kamu syahid. Anas kata, Amirul Mukminin, dah aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Tuan-tuan menangis dengan Hurmuz dengar. Kata Hurmuz, kalau macam ni lah akhlaknya orang Islam, apalagi yang menyebabkan tak ada hati-hati yang cair, melainkan semua akan datang pada Islam. Wahai Amirul Mukminin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh dia. Tuan-tuan, masuk Islam Hurmuz ni sebab akhlak Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Inilah akhlak yang hari ini sedang ditinggalkan oleh orang Islam. Kita kadang geram kalau orang buat tak elok dengan kita. Kita kadang benda kecil jadi besar. Saya minta maaf. Kita boleh cakap, sembang, ulang pasal benda-benda ni, tapi hakikatnya masa berdepan dengan benda ni, ingat tak peringatan-peringatan ni. Cukup tuan-tuan naik kereta ya. Naik kereta, drive, Myvi sailang tak bagi signal depan ya. Itu pun saya aku langgar belakang Myvi ni lagi. Geram. La ilaha illallah, baru je cerita Allah, Allah, iman, akhlak kan. Myvi baru hilang akhlak tu kan. Tuan-tuan, sebab tu nak tahu kat mana iman kita, kita tengok apa yang kita buat bila Allah uji kita. Masa tu baru kita tahu iman kita tahap mana. Dan Allah sedang nak beritahu kita, iman macam ni risau sikit lah akhirat tu nanti macam mana kalau iman macam ni. Tuan-tuan, pada zaman Sayyidina Umar, Babylon dibuka, ini tentera Parsi ditumbangkan. Aku bertanya penuh keheranan, Adi tanya kepada Nabi SAW, harta Kisra bin Hurmuz akan tumbang dengan orang Islam? Nabi kata, ya, harta Kisra bin Hurmuz, tegas baginda SAW. Tuan-tuan, tahun pertama hijrah ni, masa tu Nabi keluar, dia meninggalkan kota Mekah. Nabi dikejar oleh Sayyidina Suraqah ibn al-Malik. Kalau tuan-tuan ingat lagi peristiwa bila orang Quraisy dia isytihar siapa dapat tangkap Rasulullah hidup ataupun mati,
akan diberikan ganjaran 100 ekor unta. Antara yang kejar Nabi masa tu ialah Suraqah bin Malik. Dia ni satu orang yang pakar jejak. Dia boleh jejak Nabi SAW sehinggalah selesai, tuan-tuan. Nabi, saya pernah cerita kat tuan-tuan, saya tak ingat, dalam peristiwa hijrah, tempat pertama mukjizat Nabi SAW di Wadi Qudaits. Wadi Qudaits ni kat mana? Kita berhenti Wadi Qudaits ni kalau kita pergi Mekah ni. Biasa daripada Mekah nak pergi Madinah, biasa akan berhenti RNR. RNR yang tuan-tuan berhenti di Mekah, di Mekah, di perbatasan Mekah tu, nama tempat tu Wadi Qudaits. Biasa mutawif terlupa nak beritahu. Di situ tuan-tuan ada apa? Di situ atas sikit, off-road sikit, ada satu kemah Ummu Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu. Di situ berlaku peristiwa mukjizat Nabi. Saya tak ada cerita kat tuan-tuan hari ni. Nabi bergerak ke atas sikit, maka Nabi SAW telah dikejar oleh Suraqah bin Malik. Dan Suraqah kejar Nabi dengan harapan dapat 100 ekor unta. Ternyata makin dekat dia dengan Nabi, Allah tenggelamkan kaki unta dia dalam tanah. Dia jatuh. Dia bangun lagi, dia tarik lagi unta tu, minta maaf, kuda dia nak kejar Nabi, tenggelam lagi kaki kuda dia. Suraqah kata, aku tak akan boleh tangkap. Bahkan dengan dia ada yang dijaga ni, ada yang jaga dia. Akhirnya Suraqah panggil, wahai Muhammad, tunggu. Nabi pusing, Abu Bakar Siddiq pusing, Amir ibn Fuhairah, Abdullah bin Uraqi. Dalam peristiwa hijrah 4 orang. Yang pertama Nabi, yang kedua Abu Bakar Siddiq, yang ketiga Amir ibn Fuhairah, yang keempat penunjuk jalan Abdullah ibn Uraqi. Ni 4 orang bergerak dalam hijrah. Suraqah bin Malik kata, tunggu. Apakah kamu Muhammad? Sungguh aku melihat aku takkan boleh untuk buat apa-apa pada kalian. Kalian seolah-olah dijaga oleh sesuatu. Maka masa tu juga Nabi ajak dia pada iman. Nabi dakwah dia untuk hadir pada Islam. Bahkan bukan setakat tu. Nabi kata kat dia, wahai Suraqah, sukakah kamu kalau aku berikan khabar gembira sampai satu masa nanti kamu akan pakai pakaian dan gelang Kisra Parsi? Tuan-tuan, Suraqah kata, aku pakai gelang, pakaian Kisra, Maharaja Parsi. Tuan-tuan, pening Suraqah fikir. Nabi SAW ni sedang keluar dari Mekah, sedang diburu nak dibunuh, tiba-tiba bagi janji yang Suraqah akan pakai pakaian Kisra dan gelang Maharaja Parsi. Suraqah kata, apa bukti dia? Maka Nabi SAW kata, wahai Suraqah, ada apa-apa? Kertas bagi, apa kain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tulis sesuatu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada tuliskan sesuatu, dan Nabi SAW bagi pada Suraqah, wahai Suraqah, simpan benda ni. Sampai satu masa nanti kau akan keluarkan benda ni. Ternyata selepas tentera Parsi ditakluki, setelah Kisra jatuh, setelah seluruh kerajaan Parsi tunduk pada Islam, ghanimah, harta perolehan perang telah dibawa oleh Parsi ke Madinah. Bertimbun harta perolehan perang tu di hadapan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan ketika tu Sayyidina Umar nampak apa dia? Baju Kisra dan segala perhiasan. Terus Sayyidina Umar kata, aina Suraqah ibn al-Malik? Suraqah mana Suraqah? Sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa, wahai Amirul Mukminin, kenapa Suraqah? Pergi panggil dia sekarang ni. Tuan-tuan, maka berdirilah Suraqah di depan Sayyidina Umar Al-Khattab. Wahai Suraqah, nampak tak baju Kisra ni? Nampak. Apakah kamu tahu mahkota ni? Mahkota Kisra. Gelang ni? Ya. Pakai. Masya Allah, Suraqah kata, aku pakai. Pakai. Wahai Suraqah, ingat lagi tak apa yang Nabi SAW pesan tu ketika dulu kepada kamu? Tuan-tuan, terkuih pegenang air mata sahabat Ridwanullah Ajma'in ini. Tak ingat Nabi SAW? Suraqah bin Malik kata, ada. Dia lari balik rumah dia, ambil kain yang pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq tulis, ni bukti dia, ni bukti dia. Masa tu Nabi SAW beritahu yang aku akan pakai pakaian daripada Kisra, aku akan pakai gelang daripada Parsi. Dan dah kata Sayyidina Umar, pakai. Hari ni hadis Nabi akan tertunai kat atas kamu. Tuan-tuan, dia pakai. Sayyidina Umar kata berjalan. Maka dia jalan, para sahabat tengok, Masya Allah, orang Badui pakai. Orang Badui pakai Maharaja Kisra punya baju. Orang Badui pakai mahkota Kisra. Orang Badui pakai gelang Kisra. Allah. Sayyidina Umar kata, bakhin.
Bakhil ni kalau bahasa Melayu amboi, amboi, amboi. Bahasa Arab dia kata bakhil, bakhil, bakhil. Dah selesai. Umar kata, wahai Suraqah, buka balik baju tu. Suraqah kata, buka balik. Buka balik baju tu. Gelang tu semua balik. Wahai Amirul Mukminin, bukankah Nabi SAW janjikan ke atas aku? Ya, Nabi janji kamu pakai saja. Harta ni orang Islam ya. Dan harta ni ialah ghanimah, perolehan perang. Dah. Letak balik. Dan harta tu disimpan di Baitul Mal untuk kegunaan orang Islam dan kegunaan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini sahabat yang telah menyempurnakan janji Nabi SAW. Kita pun sedang melalui perkara yang sama. Kita sedang menunaikan janji yang sama. Orang yang menyelunaskan janji Nabi SAW, kita harap di akhirat akan bersama dengan Nabi. Adi bin Hatim akhirnya memeluk Islam dengan kerelaan hatinya. Keimanannya kepada Allah sangat teguh. Usianya telah dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan bukti kebenaran kata-kata Nabi SAW yang pernah diucapkan kepada baginda. Kata Adi, dua perkara disebut baginda SAW benar-benar berlaku, hanya tinggal satu perkara lagi belum terjadi. Demi Allah, ia pasti akan berlaku. Aku telah lihat seorang wanita keluar dari Al-Qadisiyah di atas unta miliknya. Dia tidak takut sehinggalah dia sampai ke Baitullah. Cerita Adi lagi, dan akulah antara pasukan berkuda terawal menyerang dan mengambil perbendaharaan Kisra. Aku bersumpah demi Allah, perkara yang ketiga itu pasti akan tiba. Allah Ta'ala mengkehendaki janji Nabi SAW berlaku. Perkara ketiga telah berlaku pada zaman pemerintahan seorang pemimpin Islam yang sangat zuhud lagi kuat beribadah, yaitu Khalifah Umar Abdul Aziz rahimahumullahu ta'ala anhu. Harta kekayaan pada zamannya menimpa ruah dalam kalangan umat Islam, hinggakan para petugasnya melaungkan kepada sesiapa yang memerlukan agar mengambil harta zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam, namun tak ada seorang pun yang memerlukan. Zaman tu semua orang bagi zakat, tak ada siapa layak dan nak zakat. Benarlah sabda Rasulullah SAW dan terlaksanalah sumpah keyakinan Adi bin Hatim At-Ta'i. Kita sedang lalu benda yang sama, dan sampai masa nanti pun akan terjadi keadaan harta zakat menimpa arwah, tak ada siapa nak. Masa tu semua orang nak bagi. Masa semua orang nak bagi. Semua orang nak deposit masuk ke bank akhirat. Tak mau withdraw ke dunia ni, tengok ogi ke akhirat ni. Kita banyak withdraw ke ATM machine kat dunia ni, dan kita sibuk dengan kegunaan kita sehingga kadang-kadang kita risau nak bagi untuk negeri akhirat. Menggeletar tangan bila tabung masjid lalu hari Jumaat depan kita, kena pula dalam poket ada semua jenis duit. Allahu Akbar, lupa nak asing pula. Warna purple, warna kelabu, warna hijau, merah, oren, semua dalam poket. Oh, meninggal kita ni. Kalau bawa keluar tu, tengok pilih, nampak kedekut betul. Hari itulah nak belajar ikhlas yang dengar masa kuliah. Dia pun akhirnya pejam mata, ambil seluk sekeping, terus masuk dalam tabung. Sepanjang khutbah Jumaat tak ada nak fokus kat khutbah tu, sebab duk fikir aku buh duit warna apa tadi, mampus kata. Aduh, tahu apa aku buh tadi. Habis je salat Jumaat, keluar je depan masjid, terus buka-buka tengok, ya Allah, purple. Aduh, jam tuan-tuan, masuk balik dalam masjid tuan, cari balik tabung mana tadi aku buh tadi. Tabung mana? Tabung tu mana siap. Haji, sebenarnya saya ada hal sikit nak bincang Haji. Apa masalah ni? Tu tabung tu ada duit saya tu. Hai, kenapa? Memanglah dah sedekah dalam duit awak, kenapa? Masalahnya ada 100 dalam tu. Lepas tu saya ikhlas 20 lah. Lah, lepas tu saya nak balance je. Minta balance. Sedekah minta balance, ya Allah. Sampai hari-hari ni, kalau kita masih berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berkira-kira langsung kita angkat tangan minta dekat Allah Taala, Allah bagi lebih daripada apa yang kita minta dalam doa kita. Apa kita sedang kita dapat ni lebih daripada apa yang kita minta dalam doa kita. Banyak benda kita tak minta, Allah bagi dengan kurniaan kasih sayang Allah Taala pada kita. Lunak lembutnya Allah pada kita. Hari ini tinggal kita jangan berkira sangat dengan Allah. Apa yang Allah minta daripada kita tu pun Allah punya. Dan hakikatnya Allah nak bayar dan ganti di akhirat nanti dengan syurga, di dunia dengan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita untuk bagi diri harta masa kita di jalan Allah,
selagi mana nyawa masih melekat pada badan kita. Tiba-tiba kita boleh mati. Hari ni mungkin kita sedang bernafas, duduk elok. Mungkin esok kita dah tak ada lagi atas dunia ni. Sahabat kami, kawan kami baru meninggal hari tu. Punca dia bisul, tuan-tuan. Kita pun tak boleh nak fikir, bisul boleh meninggal, tuan-tuan. Bisul ya. Sebab bisul infection dan dia akhirnya meninggal. Sihat wal afiat. Kita duduk dengan dia, minum dengan dia, tapi bila takdir Allah Ta'ala kematian ke atas dia, walaupun tempat dalam keadaan perkara yang kita nampak tak apa logik masuk akal, maka mati syahid, meninggallah dia. Dalam keadaan itulah ketentuan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala terima kita, matikan kita dalam keadaan kita sentiasa bersiap dengan amal kita, dengan tawajuh kita, insya-Allah. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik pun daripada Allah. Tapi atas kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah. Kita doa sikit, moga amin tuan-tuan dan puan sekalian. Allah Ta'ala terima doa kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami. Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan. Kami melalui kehidupan dengan harap pada Engkau, ya Allah. Tolonglah redha dengan kami. Redha dengan kami, ya Allah. Itulah hajat dan keinginan daripada hayat kehidupan kami. Janganlah Kau murka dengan kami di atas segala kesilapan dan kemaksiatan yang kami tersilap buat, ya Allah. Bagilah taufik untuk kami terus bertaubat, agar Kau sentiasa ampunkan dosa kami, ya Allah. Dan kami sentiasa berada dalam keadaan keredaan Kau, bukannya murka Engkau, ya Allah. Kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa, ketuk pintu rahmat keampunan, mengemis di depan pintu Kau, ya Allah. Tolonglah ampunkan kami. Ampunkan dosa mak ayah kami, ampunkan dosa ahli keluarga kami, ampunkan dosa umat ni, ya Allah. Kesian umat ni. Ada yang berzina, minum arak, judi, ya Allah. Ada yang sibuk dengan kemaksiatan, ada yang tak tutup aurat, ada yang tak solat, ya Allah. Ya Allah, tolonglah keampunkan dosa-dosa mereka. Bagilah taufik untuk mereka semua bertaubat, dan kami sendiri bertaubat dalam keadaan istiqamah dan ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Kami malu dengan Engkau. Banyak benda lebih daripada apa yang Kau minta dalam doa kami, Kau bagi pada kami. Tapi sampai hari ini, ya Allah, kami masih berkira-kira untuk bagi apa yang Kau minta daripada diri kami. Tolong, ya Allah, bagilah taufik untuk kami hadiahkan, untuk kami menyempurnakan ketaatan dan apa yang ada pada diri kami, untuk diserahkan semua kembali kepada Engkau, ya Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan kami, ya Allah. Tolong pimpin kami, ya Allah. Tolong betulkan kami kalau kami salah. Tolong ajar kami kalau kami tak tahu, ya Allah. Apa yang Nabi SAW minta dalam doa Nabi, kebaikan dan hidayah untuk umat ni kami minta, ya Allah. Apa Nabi SAW minta, jauh daripada apa yang Nabi doakan, keburukan daripada umat ni, permusuhan, wabak, penyakit, semua ni Kau jauhkanlah daripada kami, ya Allah. Kami tak pandai, kami tak reti, ya Allah. Tolong ajar kami, ya Allah. Kau jadikan langkahan kaki kami melangkah seperti mana atas kaki Nabi, para sahabat ridwanullahi ajma'in dulu, ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.